Muka surat 117. 100. Betul. Iaitu memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Maksudnya iaitu satu kesempatan, satu masa tu kita boleh buat satu ibadah dan digabungkan dengan ibadat yang lain. Makna dia satu masa tu kita boleh buat bermacam-macam punca pahala. Makna dia memanfaatkan satu waktu untuk boleh mengerjakan banyak ibadat. Makna dia satu masa tu kita boleh buat ibadat yang 2-3, sehingga kita 2-3 tadi menjadi punca pahala kepada kita semua. Hanyalah diketahui oleh orang-orang yang senantiasa menjaga waktunya. Mana dia orang yang jenis manfaatkan masa. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, tapi kita kadang-kadang banyak masa dihabiskan begitu saja. Sebab tu Nabi kata, antara dua nikmat yang paling banyak manusia lalaikan, as-sihhatu wal faragh. Pertama ialah sihat, dan yang keduanya ialah masa lapang. Masa lapang. Jadi kadang-kadang kita bila kita kata kita free, kadang-kadang kita habiskan masa tu tanpa sesuatu yang boleh mendatangkan faedah kepada kita, sama ada dunia ataupun akhirat. Sehingga dihabiskan tanpa, dan bimbangnya dalam kita menghabiskan masa tu boleh menyebabkan kita berdosa. Ini saya sebut ni untuk diri saya lah, dan tuan-tuan kalau nak ambil pengajaran pun bagus lah. Sebab kita memang banyak masa dihabiskan begitu saja tanpa sesuatu yang berfaedah ataupun sesuatu yang boleh menjadi kebaikan kepada kita di dunia ataupun lebih lagi untuk akhirat. Jadi kita menghayati tajuk ni, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Antara contoh yang dia katakan sini, satu masa kita boleh buat bermacam-macam amal ibadah. Pertama, jika seorang Muslim menuju masjid, ini dia bagi contoh lah. Bila kita pergi masjid, dan bila kita pergi masjid, kita pergi masjid tu dapat pahala lah. Setiap langkah, kata Nabi, Allah akan gugurkan dosa kita, Allah angkat darjat kita. Tak kisahlah tuan-tuan ni kita pergi dengan berjalan kaki ke, berkenderaan, naik motor, basikal motor, kereta, lori ada apa? Ada juga kan? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, apa pun tuan-tuan ni kita pergi masjid tu boleh menyebabkan kita akan digugurkan pahala, digugurkan dosa kita, diberikan pahala, diangkat darjat tu. Makna dia Allah kurniakan pahala kepada kita. Jadi tuan-tuan ni, maka kepergiannya termasuk ibadat yang akan mendapat ganjaran. Maknanya kita dapat pahala. Nah, ada satu riwayat tu Nabi kata, satu langkah Allah gugur dosa, langkah lagi Allah angkat darjat. Ada riwayat yang lain Nabi sebut umum, setiap langkah dia Allah gugur dosa, Allah angkat darjat. Itu lagi seronok kan. Maknanya satu langkah tu ada dua kelebihan, iaitu Allah gugurkan dosa kita dan Allah angkat darjat. Maknanya Allah bagi pahala pada kita. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, kalau kita dengan berkenderaan ni, mana dia Allah akan kira macam-macam lah tuan-tuan. Pusingan tayar ke,
pusingan enjin tu apa nama. Nah, itu semua dalam perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Mungkin orang pergi dengan berkenderaan ni, tuan-tuan ni pahala dia lagi banyak ke apa? Tapi tuan-tuan kalau nak banding berjalan kaki dengan berkenderaan, pahala besar berjalan kaki. Nah, sebab berdasarkan hadis Nabi, ada seorang sahabat tu rumah dia paling jauh dengan masjid, sehingga dicadangkan pada dia tuan-tuan untuk dia beli keledai sebab jauh, kesian kat dia. Maka dia jawab, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menapakkan kaki itu adalah lebih baik kepada kita. Maka tuan-tuan dia tak beli kenderaan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, mana dia kalau kita nak banding pahala berjalan kaki dengan berkenderaan, pahala berjalan kaki adalah lebih besar. Dalam kita berjalan kaki pergi masjid, berkenderaan pergi masjid, semua itu akan diberikan pahala, digugurkan dosa. Namun dalam hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid. Waktu kita pergi masjid itu Allah kira dah pahala tu. Nah, melalui langkah kita, pusingan tayar dan sebagainya. Kalau kita berkenderaan, jadi waktu kita pergi itu, kita manfaatkan waktu itu, iaitu dengan banyak berzikir. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun membaca Al-Quran. Contohnya tuan-tuan kalau macam sunnah Nabi pergi ke masjid kan, ada yang disebutkan pada kita itu doa pergi masjid. Kita ingat lagi tak? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Apa lagi? Wa fi lisan, ni tanda-tanda dalam tajuk pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa an yamini nura. Nah, lebih kurang macam tu lah. Ni muka surat 32 kan? Tadi ikut saya tuan-tuan ramai. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ada beberapa riwayat lah tuan-tuan doa pergi ke masjid ni, ada beberapa riwayat. Antaranya yang ni lah tuan-tuan riwayat daripada Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lidahku cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, dan jadikanlah di belakangku cahaya, di hadapanku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku cahaya. Nah, sebab tu orang datang masjid nampak bercahaya. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, ada doa dapat cahaya. Cahaya tu makna dia hidayah Allah. Nah, tapi tuan-tuan kesan kita ambil wuduk ni mudah-mudahan nampak bercahaya. Okey tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Ataupun sambil-sambil tu kita boleh baca zikir-zikir lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Betul tak zikir masuk syurga? Zikir masuk syurga tu tuan-tuan? Betul tak? Allah tanamkan bagi kita pokok-pokok dalam syurga. Nah, pokok apa tak tahu. Kalau musangking pun tak ada Nabi sebut. Cuma pokok kurma ada.
Tolong ikut saya tuan-tuan. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Ayat ni, siapa zikir ni, Allah tanamkan bagi kita pokok kurma dalam syurga. Nah, nanti kita akan jadi saudagar kurma. Yusuf Tayyib. Nah, di syurga tapi tuan-tuan jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Ataupun kita baca Quran. Baca Quran tuan-tuan. Apa-apa surah yang kita ingat, ayat yang kita ingat, bacalah waktu kita dalam perjalanan pergi ke masjid. Nah, kalau tidak kita baca, kalau tidak kita sebut di lidah kita, pun boleh juga kita dapatkan pahala melalui kita dengar. Macam kita naik kereta. Betul tuan-tuan? Buka CD ke ataupun radio iKing ke apa nama tuan-tuan. Betul tak? Dia ada zikir, dia ada baca Quran. Kita dengar tu tuan-tuan ni, dikira pahala bagi kita. Dikira pahala. Jadi tuan-tuan ni, maka dengan hal itu berarti ia telah boleh memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadat. Banyak ibadat. Ada orang tuan-tuan ni dalam perjalanan pergi masjid, dia boleh lagi bersedekah. Nah, nampak ada orang susah, berhenti bagi sedekah. Nak pergi masjid ni. Nah, perjalanan nak pergi masjid. Tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Mana dia pahala pergi masjid dapat dah. Pahala sedekah lagi. Nah, dalam perjalanan pergi masjid, jumpa mana-mana kalangan kita, ucap salam, bertegur siapa, bertanya khabar, juga dapat pahala. Dan lebih-lebih lagi kalau kita dapat bersalaman. Jadi tuan-tuan ni, menggugurkan dosa kita. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Ini yang dikatakan satu waktu kita dapat pelbagai punca pahala. Okey tuan-tuan, habis contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua yang dikemukakan dalam buku ni, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadat, iaitu yang kedua, setiap Muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta. Jamuan pesta. Yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Kalau memang dalam tu ada kemungkaran, tak datang pun tak apa. Kan, salah satu syarat kita diwajibkan hadir mana-mana jemputan, salah satu syarat dia tidak mengandungi kemungkaran. Nah, kalau dia telah istiharkan, dalam tu adanya minuman keras, dalam tu adanya pesta joget lambak, ke mana-mana. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dulu saya hadir di sini tuan-tuan, Konli kan? Apa nama ni? Keras tangan. Dia ada buat pameran sekolah tu. Sebab kakak saya masuk, jadi kita datang. Dia masuk batik. Kalau tuan-tuan nak buat batik boleh, saya bagi nombor. Tak urus dengan dia, malas saya nak. Di antara yang besar jugalah di Kelantan, Asni Butik namanya. Dia buat batik. Kalau tuan-tuan pergi, dia ada Wisma, bukan Wisma lah, butik dia di jalan ke PCB. Situ ada belah kiri, besar juga dia buat. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Bunda ni saya nak sebut. Ni, saya datang ni pameran tu lah, pameran craft. Masa tu dia macam-macam ada tuan-tuan. Dan yang tak tahannya, joget lambak pun ada. Masa pameran craft tu kan. Dan yang saya tengok tu, orang tua tuan-tuan. Dia punya angin joget. Saya duk risau takut dia rebah. Joget tuan-tuan. Sebab apa nama, naik set tuan-tuan. Sebab yang perempuan tu muda kan. Tuan-tuan, terus jadi muda. Lama tuan-tuan, saya duk kira. Lama lebih setengah jam joget. Tahan tuan-tuan. Orang Johor. Jadi tuan-tuan, saya jamaah rahmati Allah. Betul dia orang Johor? Betul.
Orang terses tu. Itu kakak ipar namanya. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Tapi kalau apa nama, saya sendiri pun pernah beli tu. Dia orang meniaga ni memang macam gitu lah. Adik-beradik pun tak ada free. Dia sungguh. Nah, itulah kejayaan orang meniaga lah. Sebab dia kena rekod pun benda tak lah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Ini tuan-tuan ni kalau jemputan apa nama hadir jamuan makan ke apa nama tuan-tuan, macam apa nama walimatul urus, hukum dia wajib kita hadir. Walimatul urus ni ulama sepakat mengatakan wajib kita hadir, kecuali ada kekangan, ada halangan, itu lain cerita. Tapi kalau jemputan makan yang lain, ulama kata hukum dia sunat. Tapi bila sunat ke, wajib ke, bila kita hadir, betul tak diberi pahala? Kan Nabi kata hak muslim terhadap muslim, salah satunya ialah wa ijabatud da'wah, memenuhi jemputan. Memenuhi jemputan itu adalah tanggungjawab sesama muslim. Maknanya bila kita hadir, tuan-tuan ni akan diberikan pahala. Ulama simpulkan tuan-tuan ni, ulama sepakat, dia kata kalau walimatul urus, hukum dia adalah wajib hadir. Jemputan lain, hukum dia sunat. Jamuan apa nama, hari raya, nah, akikah ke apa nama, nah, itu sunat tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Dan saya sebut yang disebut sini ni, syarat untuk kita hadir tadi sama ada wajib ataupun sunat, tuan-tuan. Dia tengok syarat dia salah satunya tidak mengandungi kemungkaran. Tuan-tuan, maka kehadirannya ini dinilai ibadah. Kita hadir tu diberi pahala. Diberi pahala tuan-tuan. Lebih daripada itu, hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut. Cara dia macam mana? Untuk dapatkan pahala yang lain. Nah, waktu dalam majlis tu, nah, dalam program tu kita dapatkan pahala yang lain. Cara dia dengan berdakwah. Nah, cara dakwah macam mana? Tuan-tuan ni, okey, keluar 3 hari insya-Allah. Kau macam mana tuan-tuan? Bukan macam tu, nah, yang tu lepas bayan. Betul tak? Waktu pesta ni bukan dakwah je tu. Dakwah ni yang kita tengok sendiri pun pada Nabi, dakwah yang paling bagus ialah dakwah bilhal. Apa maksud dakwah bilhal? Kita tunjukkan contoh yang baik. Dan sentiasa hormati orang, memuliakan orang. Betul tak? Dan kalau kita di tengah apa nama, berada di dalam majlis tu, tengok ada orang yang keuzuran, orang tua, wanita yang sedang hamil, nah, syarat mengandung, maka kita permudahkan dia, bangun dan bagi dia tempat duduk. Nah, muliakan orang. Ini dakwah bilhal. Dan ataupun mengajak teman-temannya untuk mahu mengikuti syariat. Contohnya apa? Contohnya dia bagi sini, mengingatkan tentang cara makan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makan dengan mengucapkan bismillah. Mana dia bila kita nak makan tu baca bismillah kuat sikit. Orang dengar, mungkin ada yang duduk sekali dengan kita tu terlupa. Bila kita sebut bismillah, kita bersuara. Nah, dia dengar saja tadi dia lupa. Maka mungkin dia akan sebut, dah separuh dia makan rasa tu. Dah lupa nak buat macam mana kan? Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Tadi saya marah anak murid saya, dia tak bawa buku. Maksudnya awak ni tidak ambil perhatian, tak ambil berat tentang mata pelajaran saya. Sedih saya tau. Ustaz, manusia kan lupa. Hai, budak ni dia cerdik. Maafkanlah saya. Nah,
tu kita down lah. Tadi nak marah. Jadi tuan-tuan, baca bismillah. Mengingatkan orang baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Nah, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Yang biasa dalam majlis tuan-tuan ni selalu ada makan tangan kanan lah, minum tangan kiri. Cukup ramai pokok. Nah, itu jadi macam kebiasaan. Jadi tuan-tuan, kita ingatkan minum tangan kanan juga. Dan dalam keadaan kita makan minum, duduklah. Duduk. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan ni, ada orang dia pandang kita ni baik. Macam saya tuan-tuan ni pernah di sekolah tuan-tuan ni, ada seorang cikgu perempuan dia kata, "Ustaz, saya selalu tengok Ustaz mesti minum duduk." Dia tak tahu kita waktu lain minum diri. Jadi tuan-tuan, terkejut saya dia kata macam tu. Mana dia duduk perhati. Dah lah dia bujang ni. Aduh, itu mendebakkan hati kita kan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Lepas tu dia pindah. Melepas. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Kemudian tuan-tuan ni berdoa setelah makan. Sebelum makan tak ada. Dia tak sebut dalam bukunya. Tapi sebenarnya doa yang sahih ialah selepas makan. Sebelum makan tak sahih tuan-tuan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tak sahih. Yang sahih alhamdulillah, bismillah. Betul tak? Sebelum makan ni sepakat ulama hadis yang sahihnya ialah bismillah. Jangan lupa bismillah. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmat Allah. Tapi bagi siapa yang nak baca-baca lah, tak ada masalah. Cuma kita nak yang sahih tu, itulah. Tuan-tuan, tapi yang sahihnya doa lepas makan. Tapi yang sahih ni jangan orang baca. Termasuk yang cakap. Lupa tuan-tuan. Lepas makan dah dia kenyang. Tuan-tuan, lupa nak baca doa. Lupa baca doa. Tapi ada doa yang saya selalu baca. Tuan-tuan ni, biasa kita baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Betul tak? Ada satu doa yang saya tengok juga dalam hadis Nabi dan saya suka doa ni. Antaranya iaitu tuan-tuan ni yang saya amalkan. Ada dalam hadis tuan-tuan ni, tetap boleh rujuk. Tolong ikut saya tuan-tuan. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza at'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwati. Ini tuan-tuan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. At'amani ataupun at'amana, memberi kami makan. Hadza ta'am, makanan ini. Wa razaqanihi, dan Allah memberikan rezeki makanan ini kepada aku. Min ghairi haulin minni wala quwwati, sebenarnya tanpa daya dan kekuatan daripada aku. Kita tuan-tuan ni boleh makan, boleh minum, semua itu adalah kurniaan daripada Allah. Ada orang tuan-tuan ni tak dapat makan. Kita alhamdulillah dapat Allah bagi rezeki pada kita semua makanan yang cukup. Jadi tuan-tuan ni, dan ada setengah orang tu memang tak jumpa makanan sebab tu tak boleh makan. Ada orang makanan dihidangkan, dia hanya mampu tengok dan dihidu makanan saja sebab dia menantu kepada siapa nama dia? Sadiq Segarega. Betul tak? Jadi makna dia hidah, ambil bau tadi. Dah ambil bau, kenyang. Kata Piramli, ini undang-undang kasih mampus.
Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan ada orang tuan-tuan hidang semua makanan ada, apa saja pun ada, tapi tuan-tuan dia hanya mampu tengok. Sebab apa? Sakit. Nah, yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Nah, kalau arwah ayah saya, mak saya duduk tangan dia. Dia kata, suruh makan daging, apa nama kambing, no? Tak tahu kita darah tinggi. Dia pun jawab. Dia kata makhluk tidak boleh memberi kesan apa-apa. Oh, kata tinggi maya. Sebab dia nak makan. Jadi tuan-tuan situ. Tapi kena jaga juga lah. Jangan keterlaluan. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Berdoa setelah makan ataupun yang boleh kita amalkan sunnah Nabi dan waktu kita berada dalam majlis tu kita boleh berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuan-tuan, ini antara amalan-amalan yang boleh kita tunjukkan kepada orang yang berada dalam majlis. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang orang ni kadang-kadang dia terlalu hormat pada kita kan. Bila apa nama kita ada tu, dia akan jaga. Betul tak? Dia jaga benda-benda yang tak baik tu dia akan cuba elakkan. Di sisi kita itu tok guru lah, alim ulama. Tapi kadang-kadang bukan tok guru, bukan alim ulama je, orang biasa pun ada orang yang terlalu hormat pada dia tuan-tuan. Mungkin kemuliaan yang Allah berikan pada dia. Nah, sebab tu tuan-tuan ni ada satu doa tuan-tuan. Tuan-tuan boleh amalkan doa ni. Tolong ikut saya tuan-tuan. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Bukan marzuki sekali lagi tuan-tuan. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Izzan. Izzan. Wa syarafan. Wa syarafan. Waj'alna Waj'alna mu'minan. mu'minan. Salihan. Salihan. Mahbuban. Indaka. Wa indan nasi. Wa inda Jami'a. Jami'a. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami izzan. Izzan ni mana dia? Izzah. Izzah ni mana dia kemuliaan. Izzah ni mana dia atas lagi pada mulia apa? Agung pula dah, bukan. Dia mulia lah, tapi mulia tinggi tuan-tuan. Izzah. Nah, wa syarafan. Wa syarafan tu mulia juga. Nah, kurniakanlah kepada kami semua izzah. Izzan, kemuliaan lah tuan-tuan, wa syarafan. Wa ja'alna mu'minan salihan, dan jadikanlah kami mukmin ataupun mukminah yang soleh, salihah. Nah, mahbuban, bukan setakat soleh tuan-tuan, mahbuban, dicintai, disukai, indaka, di sisimu ya Allah, dan di sisi manusia semua. Tuan-tuan, mana dia izzah ni Allah yang bagi tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak usaha taruh mana pun tuan-tuan tak dapat izzah. Izzah ni orang muliakan kita. Orang pandang tinggi pada kita. Tuan-tuan, boleh amal doa tu tuan-tuan. Allahumma rzuqna izzan wa syarafan wa ja'alna mu'minan salihan mahbuban 'indaka wa 'indan nas jami'a. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Yang ketiga dan terakhir tuan-tuan, seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau lelaki pun ada juga buat kerja rumah kan. Macam antara. Nah. Sapu rumah. Rumah saya kata kat saya. Dia kata kalau saya balik kampung rajin, main duduk sini malah. Janganlah banding macam tu, saya kata. Nah, saya bahagian kampung, kita balik sekali-sekala kan. Sini awak lah, sebab sini kita selalu duduk sini kan, banyak duduk sini. Kampung tu, tapi saya betul balik kampung dia jadi tak tahu. Saya tak boleh berjalan atas lantai yang berdebu. Saya balik sampai lewat pun, saya akan mop, saya akan sapu, saya mop.
Paling malas saya muak saja. Kadang-kadang rajin saya sapu dulu, sapu apa, baru saya muak. Bini saya dah kereta dia tidur dah hari. Tak sampai dia sambung lagi tidur kan. Jadi tuan-tuan okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Ni buat kerja rumah. Tak kisahlah menyapu ke, basuh baju ke, masak ke. Apa lagi kerja rumah? Kerja rumah lah. Kemah rumah apa benda tu kan. Jadi tuan-tuan yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadat. Ibadat tuan-tuan buat kerja rumah ni, kemah rumah. Nah, sampai tahap basuh jamban pun kita dapat pahala tu. Nah, jika diniatkan demi mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala. Maka dia pun dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan ibadat yang lain, seperti zikir kepada Allah. Tengah-tengah sapu, menyapu rumah kan, sapu habuk, vacuum ke apa nama. Nah, tuan-tuan saya rasa macam nak beli je robot tu, robot vacuum tu kan. Tapi 1,000 lebih tu. Tak semalah. Jadi tuan-tuan kalau beli yang tu lagi malah tu. Pasalnya dia bergerak ni kan. Jadi tuan-tuan waktu kita vacuum, sapu rumah ke apa nama tuan-tuan basuh baju ke apa nama, tapi bukan dalam jamban lah. Tuan-tuan kita boleh berzikir kepada Allah. Seperti zikir kepada Allah ataupun mendengar kaset Islami, ceramah, murattal, iaitu bacaan Al-Quran tuan-tuan Murattal tu makna dia bacaan Al-Quran dan lain-lain lagi tuan-tuan. Kita sendiri boleh sebut di mulut kita ataupun kita dengar. Nah, di tengah masak tuan-tuan berzikir, mesti berkat makanan yang kita masak. Nah, yang tak sedap jadi sedap. Betul tak? Tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Termasih lebih tapi jadi manis. Apa nama? Tumpah itu apa nama tu yang Haji buat tu kan. Haji kau sudin buat. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah." Ketika kami berada di sisi Nabi dalam satu majlis, waktu dalam majlis tu Nabi sempat beristighfar sebanyak 100 kali. Terikut saya tuan-tuan dengan Muhammad. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi beristighfar 100 kali. Ya Allah, ampunilah dosaku ataupun dosa kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka sama-samalah tuan-tuan kita renungkan bagaimana Nabi SAW mengambil satu waktu untuk 2 macam ibadat. Itu saya rasa ustaz-ustaz yang duk ceramah-ceramah Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mungkin dia ambil kesempatan tu sebab selawat paling banyak Nabi kata inilah orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di dalam syurga. Hatta waktu tengah-tengah kuliah Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Cuma kadang-kadang saya dengar ada setengah tu tak apa je lah, mudah-mudahan Allah terima lah. Tapi saya tak reti nak tiru tuan-tuan. Ada ustaz lain dia tiru. Tiru benda yang baik boleh lah tuan-tuan. Tapi ada pula kata nak selawat lah, nak mengajar lah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kalau saya pula ada jemaah kata ustaz sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ustaz sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dia kira berapa saya sebut tadi saya kuliah ni. Dia kata ustaz banyak sebut sidang jamaah yang dirahmati Allah. Saya kata saya sebut tu doa tu yang dirahmati Allah. Patut haji amin lah. Lagi banyak saya sebut, lagi banyak rahmat Allah. Betul tak? Tapi seorang tak sebut sini amin, betul tak? Jadi tuan-tuan kita berhenti sampai di dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dirahmati dan memberi manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita semua daripada segala bala bencana, dan mudah-mudahan Allah masukkan semua yang ada di surau pada hari ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Qimus shalah.